Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar atau ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Kita mulakan wiridul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sambung kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Ini dah nak masuk bulan Zulhijjah, sekarang Zulqa'dah. Masuk Zulhijjah, iaitu masuk raya haji, hari raya korban. Jadi kita buka bab korban ya. Dah belajar dah kemarin kat surah agama. Kita ulang kaji balik. Dah tiap-tiap tahun ustaz saya buat korban ustaz. Perlu ke baca lagi? Perlu. Yang namanya manusia ni ada perkara yang kita lupa. Tantang ustaz yang lupa. Ya, saya lupa. Awak tak lupa. Awak seorang ingat. Baik, ke surat 180 yang Jawi yang Rumi, surat apa? Ada tengok kat belakang surat ni. Dia ujung-ujung, dah nak ujung. 1 2 3 4 Udhiyah, nama dia Udhiyah. 91 yang Rumi dia tak tulis korban, dia tulis Udhiyah bahasa Arab. Tak jumpa ustaz Udhiyah. Oh, Udhiyah. Baik, Udhiyah atau korban itu sunat muakkad, tak wajib. Oh, tak wajib. Tak boleh ustaz. Walaupun dia sunat tapi sunat muakkad, sunat yang dituntut. Jangan kata mentang-mentang sunat tak buat, buatlah. Tapi ada lagi wajib, wayar hutang. Ustaz ni asyik wayar hutang aja. Pasal saya sendiri pun ada hutang, jadi saya ingatkan diri saya sendiri. Awak tak ada hutang, awak semua bayar cash semua, tak ada hutang. Hutang bank tak ada, hutang orang pun tak ada. Saya ni banyak hutang, jadi kena ingatkan diri saya. Baik, jadi kalau ada hutang, bayarlah hutang. Kalau ada lebih, boleh digalakkan. Muakkad tu dituntut buat korban. Korban mahal lah ustaz sekarang. 700 tak dapat, 800 satu bahagian ustaz. Mana mampu? Jangan macam tu, kumpul lah. Korban kan setahun sekali kan. Satu hari RM1, berapa? Setahun 365. Mana cukup ustaz? Satu hari RM2 lah. RM2 dia berapa? 600 lebih. Tak cukup juga, RM3 lah. Dapat 900 lebih, sekejap RM1000. Satu hari kumpul RM3. Kan tak nampak sangat mahalnya tu kan. RM3 masuk tabung. Baik, cukup air bulannya, cukup lah. Cerita orang buat korban ni, kalau tengok kat YouTube, ya Allah ya Rabbi ya Karim, naik malu kita orang yang berada, yang ada-ada lah, bukanlah kaya sangat, yang ada-ada lah, berada. Malu dengan orang yang fakir, yang miskin, yang buat korban tiap-tiap tahun. Bukannya setahun lepas tu dah tak buat, tiap-tiap tahun. Ya ada ke ustaz orang miskin buat korban? Macam mana dia makan pun tak ada duit? Tengoklah YouTube type buat korban. Type orang miskin, orang fakir buat korban, type. Ya tak? YouTube tu type lah yang baik-baik. Awak selalu YouTube type apa? Parodi lagi apa? Apa nama, cover lagu tu, cover lagu ni. Inilah cover buat korban ni. Baik. Walaupun sunat muakkad digalakkan, digalakkan. Cuma zaman PKP ni, masa-masa PKP ni agak ketat lah. Agak ketat sebab kita masih lagi belum ada vaksin. Kalau dah ada vaksin tu senang sikit. Mungkin agak bebas. Belum ada vaksin, maknanya siapa yang kena COVID-19 tu memang tak ada ubat. Kalau sembuh, alhamdulillah lah. Dia sakitnya tu bukan pasal apa, dia dah memang ada sakit. Jadi COVID-19 tu pemangkin dia. Tu sebab masih berjaga-jaga. Kalau Perkeliling Jabatan Agama Johor agak ketat lah, boleh buat tapi agak ketat. Sembelih pun digalakkan dekat pusat penyembelihan atau pusat penternakan yang ada penyembelihan. Masjid-masjid pun yang ada alat-alat penyembelihan yang khas. Pasal nak jaga satu jarak sosial lah kan.
Penting tuan, ini dah ada kematian lagi kan. Jangan kita nambahkan statistiknya tak. Baik. Sunat muakkad digalakkan bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Dua-dua sunat muakkad. Tiada wajib, ya, tak wajib, melainkan jika dinazarkan. Kecuali dinazarkan. Nazar ni janji dengan Allah. Janji dengan Allah nak buat korban, itu jadi wajib. Contoh seperti dikatanya, kerana Allah wajib atas aku berkorban. Diwajibkan diri dia untuk berkorban, maka jadi wajib. Dia kira berjanjilah dengan Allah Ta'ala. Atau macam nazar, ini direct. Ya Allah, aku nak buat korban, aku wajibkan diri aku buat korban, kata macam tu kan. Atau macam nazar, dia bukan ayat direct, CP-CP. Seperti dikatanya, ini binatang ini, dia tunjuk ni lembunya ni, aku jadikan korban. Dia ada ini, dia ada perkataan korban. Dua perkataan ni kalau sebut jadi wajib. Tak apalah Ustaz, saya memang nak buat korban. Ya, saya tahu awak asalnya sunat muakkad buat korban, tapi bila awak sebut inilah lembu yang saya nak buat korban, ada ini, ada korban, dah jadi wajib. Alah, tak apalah Ustaz, memang saya dah bayar dah kat JK. Masalahnya itu tak ada masalah. Tak, imam tahu, imam dulu. Bab makannya tu, bab makannya dia ada belakang tu, tapi dah sebut kat depan, alang-alang kenakan sekali. Muka surat 179 dia punya sebelah dia tu. Perenggan yang kedua terakhir, 1, 2, 3, 4, 5 baris daripada bawah. Kalau yang Jawi, dia perkataan dia haram. Haram. Wah, mula-mula perkataannya haram dah. Haram nak tahulah kan, dah nama haram. Sebut haram je dah tahu. Haram makan korban wajib. 4 kataan tu, itu tu yang sakit tu. Haram makan korban wajib. Itu poin pentingnya tu. Itu yang terkejut besar tu. Pasal apa? Dia belajar yang sunat muakkad ni kan 1/3 orang yang buat korban boleh ambil, yang lain tu 2/3 boleh sedekahkan. Memang bukan boleh, wajib disedekahkan. 1/3 boleh ambil. Katalah dia ambil satu bahagian 800. Lembu yang baik sikit, berapa kilo satu lembu dapat berapa daging? 100 kilo lebih lah. Katalah 200. Bagikan 7. 210 nak senang, bagi 7. Jadi berapa? 21 bagi 7, 30 kilo seorang 30 kilo. Jadi dia boleh ambil 1/3. Dapat, boleh ambil 10 kilo. Banyak 10 kilo. Ingat sikit tu. Makan seminggu boleh tu. 10 kilo. Mana saya punya? Awak, korban awak jadi wajib. Saya bayar. Itu tu masalahnya tu. Maka yang AJK belajar kitab, yang peserta tak belajar, jadi payah. Kat situ kena ada taklimat. Taklimatnya tu bukan masa korban aja tu. Itu sebelum bayar tu, sebelum bayar tu taklimat dulu. Wah, jadi tak jadi semua nanti. Itu sebab semua orang kena belajar fardu ain. Belajar tu fardu ain, setiap orang wajib belajar. Jadi bila macam tu, dia bual sama dia, engkau buat korban, mana lembu kau? Tu lembu korban aku. Itu tu masalahnya. Yang tukang nanya pun masalah juga. Kau pergi tanya gatal, tanya kenapa lah, orang tu dah keluar duit, dah janjilah dengan saudara mara ni nanti 10 kilo insya-Allah. Ustaz Aidil kata lembu besar ni. Dia lagi PKP lagi besar lembunya. Contoh kan. Ni lembu tak dapat tengok nimbang apa kan. Nasiblah. Mudah-mudahan dapatlah yang besar kan. Jadi dah janji. Ini macam mana saya dah janji dengan keluarga, jiran apa, sama satu kampung saya janji ni 10 kilo. Yang sedekah tu lain. Yang ini yang 10 kilo yang saya dapat tu, itu saya nak bagi-bagi juga. Contoh kan. Itu tu yang masalah.
Satu lagi masalah, Ustaz, kenapa baru sekarang Ustaz cakap 10 tahun lepas saya sebut aku macam tu? Memang saya lah orang yang sebut, inilah korban aku, itulah saya lah orangnya. Macam mana? Dah takdir Allah Ta'ala baru hari ni dapat pelajaran. Baik, jadi nak ngelakkan perkataan ini dengan korban tu, itu pantang. Ini itu samalah, ini itu tunjuklah, ini itu dengan korban, jangan disebut. Tunjuk pun jangan. Pasal tunjuk tu maknanya itu atau ini, jangan. Ikat tangan ke belakang, mulut seletip. Topeng tak cukup, boleh bercakap lagi, seletip. Ya tak? Pasal apa, benda tu dah terbiasa. Bual-bual tu itu biasa kalau korban sembelih apa kat masjid ke, surau kat rumah ke kan. Ni kalau sembelih dekat pusat penyembelihan, dapat ngelak lah, tu satu perkara yang bagus lah, dapat ngelak juga. Kita nampak lembunya, jadi sampai-sampai dah siap bagi-bagikan. Itu antara satu yang bagus juga. Nak ngelakkan. Kita nak nerangkan bagi taklimat kan bergaduh pula. Untuk awak ni ikut fatwa mana? Ustaz mana sebut? Payah. Ya tak? Tak ada pun ni, tak ada keluarkan. Payah. Jadi apa nama ni, yang bagusnya sembelih dekat pusat penyembelihan. Itu kelebihannya lah. Benda ni tak semua orang tahu, tuan-tuan. Tu yang jadi payahnya. Kalau semua orang dah tahu, senang. Masalahnya kita yang tahu dalam 10 orang seorang. Ya tak? Nak beritahu yang 9 orang lagi tu bergaduh jadinya. Gaduh-gaduh tak siap melapar. Jadi macam mana kan? Nak apa nama, nombangkan lembu aja bukan sikit-sikit masa. Nak nombangkan lembu tu kalau sembelih sendiri kan. Yang selalu pergi tahulah. Yang suruh ikat perut lain ni, kat kaki dia, ni tarik ni. Yang suruh jerut perut lain apa semua kan. Teorinya senang, jerut perut. Nak masukkan tali kat perut tu macam mana? Dia bukan jenis kita dekat tu dia, ya silakan, bukan. Dia dekat nendang. Nak bagi makan rumput pun kadang nendang. Nak bagi makan air di malam tu sebelum sembelih tu kan, kena jaga makan minum, jangan biar je. Itu apa nama ni, tanggungjawab kita, kewajipan kita. Dia sampai 1 hari sebelum, kadang lewat pun malamnya. Sementara nak nunggu siang tu makan minum dia kena jaga. Bukan mentah-mentah baik dah, biar je, ikat dah, tinggal. Kena ada bagi makan. Dia biasa makan berapa kali satu hari, ya tak? Baik, biar ke bulu haus macam tu, dosa kita. Tu kadang-kadang perkara-perkara yang terlepas pandang. Kena syorkan. Tak diterima tu lain cerita lah. Kita dah syorkan kan. Ya, yang ngesyorkan seorang yang belajar kitab. Yang lain yang dengar, awak ni macam-macam lah syor awak ni. Lain macam dengar. Tak pernah orang nak ni, ya tak? Yang kita fikir sekarang ni berapa satu bahagian ni? 800 tu cukup ke? Termasuk pengurusan. 600 termasuk pengurusan tu. Pengurusan bukan sikit. Upah lembu nak bawa lori tu kan. Tali pun kira. Ada tempat-tempat tali free. Tali penting, tali tak cukup panjang ke, tak cukup bilangan. Dah tali dah cukup, ikatnya kena betul. Bukan main-main punya ikat. Alah tak apalah ni, tak boleh. Dah banyak berlaku depan mata saya pun ada dah. Hari nak sembelih lari lembunya. Lari. Dia tu lah lari satu, kita nak ngejar satu. Nak tambat lagi, ya Allah ya Rabbil Karim, kena jaga. Baik, jadi PKP ni agak baik sikit dari segi pengurusannya. Kerana apa? Sembelih dekat pusat penyembelihan. Jadi insiden-insiden macam tu kurang sikit lah. Baik, jadi jangan ada perkataan ini dengan korban. Ada kitab-kitab yang lain menyatakan hillah ataupun cara supaya tak jadi nazar, elakkan perkataan ini dengan korban. Contoh dia kata ini haiwan untuk disembelih, dia tak sebut korban, untuk sembelih saja boleh. Tapi kita mana lah ingat masa tu lah, nak ingat perkataan sembelih tu
Dah orang sibuk hari raya korban kan. Kawan pula tanya soalan, lembu korban kau mana? Dia jawabnya lembu korban aku ini mana? Kalau yang nanya lembu buat sembelih kau mana? Lain lah kan. Yang nanya dengan yang ditanya dua-dua. Satu tak belajar, yang kedua belajar lupa, yang ketiga belajar tak ingat dah. Tak faham satu apa pun. Baik. Jadi hati-hati. Benda walaupun sikit, walaupun cuma perkataan, dengan perkataan itulah jadi hukumnya berbeza. Dia sunat dengan wajib tu tak ada masalah. Yang masalahnya bila nak makan tu 1/3 tu. Saya ulang balik, haram makan korban wajib. Bahkan hendaklah disedekahkan ke semuanya. Tak boleh ambil pun. Kalau makan juga haram. Duit saya, awak dah niat korban, korban awak pula jadi wajib. Makna yang satu lagi perkara kebaikan dia, jangan nunjuk-nunjuk lah. Bawa korban mana? Adalah. Nak banding-banding, mana kau ni? Alah kecil. Dia malas tu. Besar. Berapa kau punya? Patutlah. Aku punya 1,000. Kan. Dia berkait-kait semua tu. Baik. Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia membaca Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Artinya dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada aku. Kenapa tak jadi korban wajib pula? Walaupun ia ada sebut kataan ini ialah korban untukku, dia tak jadi korban wajib. Kenapa? Kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil barakah, bukan niat memberitahu orang. Nampak? Ambil berkat. Bukan untuk beritahu orang. Yang ini korban aku tu, itu tunjuk orang. Itu tu yang jadi wajib. Baik, hati-hati. Kenapa saya tekankan benda ni? Kebanyakan tempat lah, tak semua. Sini pun saya tak tuduh. Dia tak. Ustaz kata tempat ni ke? Tak. Saya pun tak pernah korban sama-sama kat sini. Kebanyakan tempat yang saya sama-sama ikut korban, biasanya orang terlepas pandang. Disebut ini korban saya, itu korban saya. Yang gitu-gitu itulah korban saya. Yang gini-gini. Jadi hati-hati. Sampaikan. Waktu korban itu mulai bila start korban? Mulai dari naik matahari pagi hari nahar. Naik matahari, terbit matahari lah, habis apa nama ni, naik matahari pagi hari nahar 10 Zulhijjah. Naik matahari ni, terbit matahari lah, syuruk, habis waktu subuh, naik matahari pagi hari. Tetapi yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki, dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari hari 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari lah, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Kalau 9 Zulhijjah sembelih, dia dikira sembelih sedekah sahaja, bukan dikira korban. Dia sembelih 14, pun dikira sedekah, sedekah. Binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta. Paling mahal, lagi mahal, lagi bagus, lagi afdal. Kemudian lembu, turun sikit. Kemudian kerbau. Tapi lembu dan kerbau lagi banyak daging tu kan, lagi mahal. Biri-biri, atau kambing. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian juga lembu dan kerbau secara share. Share tu kongsi lah. Dari itu boleh 1 atau 2 share untuk korban, dan bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. Boleh bercampur. Dalam 7 tu 1 je korban, yang lain semua memang beli nak jual balik, boleh, tak ada masalah. Dia daging fresh. Kata apa nama ni,
salah seorang penternak lah, ini penternak ayam, saya bual-bual dekat bengkel kereta. Ada seorang ni, dia ni menternak ayam. Dia kata sebenarnya ustaz, kalau yang jual-jual, dia tak kenal saya ustaz lah, dia panggil. Yang sebenarnya dek, dia panggil dek lah, tengok muda je kan. Ni dek, ayam-ayam ke apa ni yang jual-jual ni, yang sembelih ni, dia ayam sakit, ayam apa, jadi sembelih. Selagi yang sihat biarkan dulu. Selagi belum sakit tu biar aje. Ya tak? Jadi kalau nak yang fresh betul, yang korban ni, fresh kan, sihat, tu sebab mahal, ya. Itu pengalaman dia lah, tak semua, saya tak tuduh semua. Ini kan Ustaz Aidil kata semua yang kita makan semua tu yang sakit. Tidak, tak semua. Itu pengalaman dia sendiri, dia punya ayam ternak dia sendiri, baik. Jadi dia beli daripada lembu korban. Pasal apa? Fresh, sihat lembunya. Bukan untuk korban saja nak jual balik. Tak ada masalah. Paling kurang 1 atau 2 share itu untuk korban, bakinya tu terpulang, dimakan atau dijual atau sebagainya. Baik, pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk ke 6, 5 tahun lebih. Dan pada lembu itu kena tanya tukang penternak umurnya berapa. Entahlah, saya pun tak tahu. Payah macam tu. Dia kena tahu berapa umurnya. Dan pada lembu, kadang yang susah ni lembu import. Tapi biasa kalau dah biasa boleh lembu, tengok keadaan lembu je dah tahu. Tengok tanduk ke apa ke. Kalau yang tak biasa, tipu je lah. Kalau sejak lahir dia bela, mungkin boleh kira. Yang import tu tak tahu. Ikut pengalaman dia lah. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk ke 3, 2 tahun lebih. Yang 5 tahun lebih tu unta. Kalau kerbau, lembu, kambing 2 tahun masuk 3, 2 tahun lebih. Dan pada biri-biri berumur setahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Biri-biri setahun lebih, ataupun dah bersalin 2 batang gigi hadapan, gigi arnab dia tu kan. Baik, sekalipun belum cukup umurnya setahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas, boleh. Itu pada biri-biri. Tengok giginya. Penternaknya memang kena teliti. Ni giginya gigi yang keberapa? Gigi? Apa awak ni? Lah, susah penternak macam ni, susah lah. Umur tu saya tahu lagi, kalau gigi tak tahulah. Tak ada rezeki lah awak. Saya nak tengok yang muda tapi dah tumbuh gigi, dah bersalin 2 gigi, 2 batang gigi. Tak tahu, tak ada rezeki, saya pergi tempat lain lah. Maaf buka-bukalah kitabnya, kata. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Syaratnya, maknanya syaratnya kena ikut. Tak ikut syarat, tak sah, tak jadi korban lah. Dia tu jadi sembelihnya sah, tapi dia tak dikira korban, dikira sedekah. Dikira sembelih biasa, halal dimakan, cuma tak dikira korban. Tiada cacat, seperti tiada bertelinga, tak ada telinga. Korban ni nak persembahkan kepada Allah Ta'ala, biar yang sempurna. Yang cacat, yang ni. Awak cuba kalau perempuan tak ada telinga, awak nak kahwin dengan dia? Ya tak? Bukan nak remeh-remehkan, ya tak? Ustaz tak baik, ustaz orang ni. Yelah, tapi maknanya nak cerita sempurnakan korban ni. Janganlah yang tak bertelinga. Atau ekornya telah terpotong, putus. Ganas sangat, dengan kawan-kawan dia tu, kawan lembu, dah putus, terpijak ke apa, putus dah, kira cacat. Yang gila, lembu gila, yang terlalu ganas lah, lembu gila. Kodong, kodong terputus lah, apa kaki ke apa ke, kodong. Sangat kurus sangat tak boleh, tak sah. Kurus sangat tak sah. Kena pilih yang agak gemuk sikit. Gemuk pun kena tahu. Kalau betina, gemuknya tu kena tahu, bukan kerana bunting. Tak boleh Ustaz. Bunting ni dia nampak gemuk, tapi badan dia tu kurus. Pasal apa? Daging dia tak baik, anak dia dah makan banyak.
Kena hati-hati juga. Gemuk gemuk. Betina jantan, betina tengok betul-betul. Macam mana Ustaz? Entah macam mana nak detect. Kalau jantan tu senang lah, gemuk jantan dia jantan lah. Jantan memang insya-Allah lah. Yang buta, macam mana nak tahu dia buta Ustaz? Nak suruh dia baca ABC, apa pula ABC? Suruh dia jalan lah, dia langgar je tiang doang degung tu, buta lah tu. Ulu daun ke apa kan, rumput, diam je kan, tak makan, buta lah dan sebagainya. Ni semua tu sebab pengurusan tu, biar apa orang kata mahal sikit memang patut. Pasal apa? Yang nak tukang beli, yang nak tukang menyediakan ni bukan senang. Ustaz pernah ikut, pernah sekali. Sekali tu pun nampak kesusahan kepayahannya. Ramai-ramai. Mana kat Kahang, Keluang. Abang Azizi ada tak maksud? Tak ada. Yang kat Kahang ke Keluang tu? Ramai-ramai tu. Susah. Satu nak pilih yang gemuk, cukup dia punya kilogram dia, timbang dia. Dia lepaskan lembu seekor, nampak timbang dia berapa ratus kilo. Kalau timbang dah kurang daripada 400, dagingnya apatah lagi kurang, ya tak? Jadi 400 ke atas, rankingnya 400 hingga 500 kilogram masa timbang masih hidup tu. Itu potensi dagingnya tu adalah 200 ke 100 lebih ke kan, tulang apa semua kan. Timbang lebih harga dah lebih 500 kilo dah lebih harga. Jadi kalau yang satu bahagian 800, lebih kurang macam tu lah. Dia tak semua sama berat, lain-lain. Macam orang juga berat lain-lain, mana sama. Baik. Padahal bagi makan kan sama Ustaz. Ya, ada yang makan lebih, ada yang makan kurang, biasalah. Baik, pilih yang tak cacat. Disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya. Kalau kita orang yang berani dan tahu syarat-syaratnya, dah belajar, boleh menyembelih, niat masa korban. Masa nak korban tu kan, sebelum nak sembelih itulah niat. Niat. Kalau kita sembelih sendiri, ayam pun takut nak sembelih. Lagi lembu. Ustaz pernah sembelih? Nah, ayam je. Kambing, lembu belum pernah. Ayam, kambing. Kambing nak buat akikah anak tu kan, sembelih. Kena belajar lah buat sembelih. Mesti putus urat makan dan urat nafas tu. Itu yang wajib lah. Mesti putus. Mesti putus. Nanti ada bab sembelih ada. Bab lain, bab sembelih. Kalau kita sembelih sendiri, niat masa nak sembelih. Betul-betul sebelum nak sembelih tu niat lah. Masa sembelih tu baru nak niat, nanti payah. Sama ada sembelih sendiri atau wakil. Kalau kita wakilkan orang, kita datang masa tu, kita kena niat masa dia nak sembelih. Pasal dia lembu kan 7 orang. Kalau 7 nak sembelih macam mana? Kita ramai-ramai, pegang ramai. Payah. Tak boleh. Gaduh. Nak potong kek aja tak boleh ramai, seorang aja. Ini potong kambing, sembelih kambing, lembu kan. Jadi seorang sembelih, yang lain masa orang tu nak sembelih, kita niat. Kita niat. Kalau kita ada pada tempat kejadian. Dan niat ketika memberi wakil. Kalau kita tak ada pada tempat kejadian, memang saya tak datang Ustaz. Kalau macam sekarang ni pun, sembelih kat pusat sembelih, memang kita tak ada lah. Kita tunggu kat masjid surau aja. Tunggu daging dah siap, lapah apa semua. Dia barangkali lapah pun kat sana kan. Takkan nak bawa lori sembelih tu, bawa berjejeh darah tu kan. Jadi kita niat ketika memberi wakil. Ini saya wakilkan kepada tukang sembelih. Kepada tukang sembelih. Kalau tukang sembelihnya Azizi contoh, tukang sembelih Azizi, saya wakilkan korban kepada Azizi bin Azmi. Contoh. Jadi nama penuh.
Wakilkan, niat ketika tu. Kalau akikah kena sebut, kena sampai kepada si tukang sembelih. Kalau pengurusan, maknanya kita kena tentukan dulu siapa tukang sembelih, nama penuh dia. Jadi yang biasa kan orang bayar je kan. Ni masa bayar tu niat saya wakilkan korban kepada Azizi bin Azmi, contoh. Wakilkan akikah kepada Azizi bin Azmi. Kena niat masa tu. Ni syarat dalam kitab lah. Tak niat ketika memberi wakil, tak dikira korban. Sah juga sembelihnya tu sah, jadi sedekah. Dapat juga pahala sedekah lah. Banding dengan korban, ya tak lepas, tak sah dikira korban, dikira sedekah. Jadi kena pihak pengurusan kena ambil kira juga, kena penting juga perkara ni. Bab niat wakil ni kadang terlepas pandang. Saya wakilkan kepada pihak pengurusan lah, tak boleh. Kena tentukan siapa nama tukang sembelih. Tak cukup, panggil lagi yang lain kan. Tak cukup seorang tukang sembelih, yang lain kena sebut nama penyembelih. Umum tak dikira. Baik, ini disebut dalam kitab tuan-tuan. Kitab haram makan korban wajib. Ni yang tadi. Bahkan hendaklah disedekahkan kesemuanya. Jadi ulang balik, jaga-jaga perkataan ini dan korban, itu dan korban, jaga. Ini, itu, begini, begitu. Jagalah. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat. Kalau korban yang sunat dimakan. Sebahagian tu berapa? 1/3 lah. Manakala yang bakinya disedekahkan mentah-mentah kepada fakir miskin. Kenapa? Sebab orang fakir miskin ni kadang dia pun tak nak makan daging. Habis dia buat apa Ustaz? Jual balik. Boleh Ustaz, kita dah bagi dia ni, jual pula balik kat orang. Dia jual, bukan kita yang jual. Atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Orang miskin, dia kata daripada aku beli daging ni, baik aku jual buat beli baju ke apa. Dia keperluan asas dia pun tak cukup. Alah, dia ada perdana Ustaz. Perdana dia buat pergi kerja. Dia jual perdana nak pergi kerja naik apa? Lah, jual lah perdana, dia boleh viva. Nak jual bukannya satu hari ni jual, esok boleh dapat kan. Baik. Bab fakir miskin tu pun ada ceritanya. Maknanya orang fakir, orang miskin tu kan, orang miskin dalam kitab ada sebut. Orang miskin ni secara umumnya pendapatan dia satu hari lah, secara purata satu hari, ataupun kalau kat Malaysia ni biasa gaji bulan. Pendapatan dia katalah 1,000 contoh, tapi dia punya perbelanjaan yang patut, yang wajib, makan minum dia, ahli keluarga, dan keperluan lain, bukan makan minum aja sekarang ni, keperluan kenderaan dan sebagainya, 1,000 RM1, lebih RM1, tak cukup RM1 gaji dia dikira miskin dah. Dah dikira miskin dah. Kalau cukup-cukup gaji dia RM1,000 dan perbelanjaan dia RM1,000, itu dah dikira kaya. Cukup, maknanya dia tu cukup. Itu dari segi contoh lah. Tak adalah orang 1,000 perbelanjaan RM1 tu kan, lebih. Nak faham contoh. Fakir ni kurang daripada separuh keperluan dia RM1,000, makan minum dan keperluan-keperluan lain. Gaji dia 500 atau ke bawah. Nak senang faham. Yang miskin tadi RM500 sampai 999. Kalau perbelanjaan dia 1,000 itu secara ringkas. Atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Bagi orang kaya sebagai hadiah. Jadi niatkan macam itulah. Jadi yang apa nama ni, pembuat korban pun niat macam tu. Bila telah diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak miliknya. Itu dah jangan bersoal. Kau ni aku bagi daging fresh, tahu tak? Kau tak makan, kau jual pula. Kita tak tahu kesusahan dia.
Daging ni, saya tak makan daging pun saya boleh hidup. Bukan dia tak menghargai, dia jual boleh pakaian apa semua, pampers anak. Bukan pampers, lampin. Orang miskin orang pakai pampers. Pampers kan pakai buang. Lampin. Tahu lampin? Sekarang tak jumpa lampin. Ada orang pakai lampin sekarang. Lampin yang pakai terus tu, kain tu. Saya merasa dulu, bukan anak saya lah, adik saya kan. Merasa tu. Dia cebok ni lah adik kau. Nah, tak ada orang lain ke? Dah kau seorang abang. Macam mana? Cebok kan. Adik tu kan dah cebok, kena basuh, bilas semua kan. Kadang sental-sental tak hilang kuningnya, bitulah. Sental pakai sabun lah, bitu kuning kan. Dia pun macam mana? Miskin pakai lampin. Lampin tu selagi tak koyak pakai. Baik. Jadi hak miliknya, ia boleh buat apa dia punya suka. Kat kitab senang aja. Sama ada hendak makan sendiri kalau dia nak, atau diberi orang, dibagi orang, bukan jual, atau dijual lah, atau sebagainya. Orang yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin tersebut. Kalau jenis yang miskin yang tak fikir panjang, geram dengan sing kaya ni, ambil buang tu sampai tu pun hak milik dia. Tapi tak patut betul lah kau ni. Orang dah bagi, at least jual lah, beli lain ke apa kan. Kita tak boleh bersoal pasal kita dah niat sedekah atau hadiah. Haram dijual korban oleh yang empunyanya, orang yang tukang buat korban, sama ada dagingnya. Kalau kita niat nak buat korban, haram kita jual. Kalau yang tadi dia bukan niat nak korban, dia memang beli nak jual, tak ada masalah. Ini memang niat nak korban tapi dia jual, haram. Sama ada dagingnya atau tulangnya. Alah, tulang orang tak makan Ustaz, saya jual lah, tak boleh. Atau kulitnya, kulit orang makan Ustaz, buat kumpang, saya jual, tak boleh. Nak bagi-bagi saja. Kalau ada orang nak, bagi. Cerita kalau ada orang nak dia pun panjang juga cerita. Itu kalau orang minta. Ini tak minta, tak apa, senyap-senyap. Mana kulit? Mana ekor? Mana kon tu kan dia tak boleh sebut. YouTube tak bagi sebut. Kon je lah, faham je lah kon. KJ mungkin boleh, KONTOL. Mana KONTOL ni? Pasal saya kemarin kat sini ke kat mana ada kuliah tasawuf tu kan, bab tu lah. Apa salam tu kan. Dia CIUM tak boleh ada dalam video. Tak boleh, di blok. Tak boleh, kena potong lah. Baik. Jadi bab apa nama ni, minta-minta ni pun ambil-ambil benda yang macam tulang ke, kulit ke, bulu ke, ini semua kena minta izin. Kena minta izin. Jangan main ambil aja. Alah, orang buang memang, tapi itu hak orang yang buat korban. Awak ambil gitu tak minta izin, mencuri. Ini kulit ni buat keropok sedap, buat keropok. Kulit buat keropok. Orang seberang lah kan, ada yang buat macam tu. Jadi kena minta izin. Cukuplah kadar ni tuan-tuan, dah masuk isyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.